Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Anati binti Muhammad Fiswa dan nombor matrik saya 288827. Saya akan membentangkan tentang pengenalan isu penderaan haiwan. Kemunculan berterusan berita mengenai penderaan haiwan di dalam media massa dan media sosial memerlukan perhatian yang serius daripada pihak yang berkuasa. Bilangan kes kekejaman terhadap haiwan yang tidak terkawal ini amat mengejutkan dan insiden penderaan haiwan semakin berkembang bilangannya setiap tahun. Isu penderaan haiwan berlaku kerana niat oleh manusia untuk mencederakan haiwan. Haiwan yang comel seperti kucing dan anjing yang sering dijadikan teman oleh manusia juga didera akibat terdapat wujudnya segelintir manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Antara tingkah laku penderaan haiwan yang sering terjadi ialah yang pertama, meninggalkan haiwan peliharaan tanpa perhatian sepanjang percutian panjang. Yang kedua, merantai haiwan peliharaan sepanjang hayat tanpa sebarang peluang bagi haiwan itu untuk membebaskan diri. Yang ketiga, menyembah haiwan dengan air panas. Dan yang terakhir, mengabaikannya apabila haiwan itu menjadi buta dan berpenyakit atau luka akibat dipukul. Baru-baru ini, Universiti Utara Malaysia telah dikejutkan dengan berita tentang kematian sebilangan ekor kucing. Kematian tersebut berlaku kerana terdapat individu yang tidak berperi kemanusiaan meletakkan racun di dalam makanan kucing. Hal ini telah heboh di media sosial dan telah mendapat perhatian pihak atasan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Amelia Jamaluddin, nombor matrik 288933. Statistik 2017, Jabatan Perkhidmatan Veterinar hari ini mengeluarkan statistik yang menunjukkan peningkatan 30% kes penderaan ke atas haiwan di seluruh negara daripada 510 pada 2017 kepada 662 kes tahun lepas. Ketua Pengarahnya, Datuk Dr. Wazan Nizamuddin Hassan Nizam berkata terdapat peningkatan 10% daripada 463 kes pada 2016 kepada angka pada 2017 dan lebih 90% daripadanya adalah kes-kes yang melibatkan anjing dan kucing. Pada 2018, Jabatan Perkhidmatan Veterinar DVS yang merekodkan sebanyak 278 kes kekejaman terhadap haiwan sejak 2018 hingga tahun lalu. Rekod diperolehi menunjukkan sebanyak 111 kes penganiayaan membabikan anjing, manakala kucing merekodkan 108 kes. Menurutnya, jenis haiwan lain yang menjadi mangsa kekejaman manusia adalah ayam laga sebanyak 25 kes, ikan laga 25 kes juga, manakala burung 1 kes dan lembu 1 kes bagi tempoh yang sama. Saya Nur Syazah Saidin, nombor matrik 288768. Ini adalah objektif mengapa kami mengemukakan isu penderaan haiwan. Objektif yang pertama, kami ingin memahami konsep penderaan haiwan serta punca berlakunya penderaan haiwan di Malaysia secara umumnya. Di Malaysia, isu ini telah menjadi perhatian utama dan penyebabnya boleh dikaitkan dengan kurangnya kesedaran akan hak-hak haiwan. Objektif kedua, untuk mengenal pasti kesan penderaan haiwan terhadap masyarakat sosial serta komuniti sesuatu kawasan. Penderaan haiwan mampu memberi impak besar kepada masyarakat dan komuniti sesuatu tempat, terutamanya di universiti. Ini akan mewujudkan suasana yang tidak selamat dan mengganggu ikatan sosial. Objektif yang ketiga, untuk mengenal pasti langkah-langkah untuk elakkan berlakunya isu penderaan haiwan. Antara langkah awal yang boleh diambil ialah melalui pendidikan, undang-undang yang teguh, kaunseling dan melaksanakan hukuman yang sewajarnya kepada pelaku. Objektif terakhir adalah untuk mengkonklusi isu penderaan haiwan secara menyeluruh serta menyatakan cadangan bagi menangani isu penderaan haiwan. Dengan mengkonklusikan isu ini, kita menyedari kepentingan pendidikan, kesedaran dan tindakan bersepadu untuk menanganinya.
Di universiti, penglibatan pelajar dalam bidang kurikulum mampu memberi pendidikan dan kesedaran kepada pelajar tentang padahnya mendera haiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masyita binti Jamal 289557. Saya akan meneruskan pembintangan dengan analisis dapatan kajian responden. Analisis dapatan kajian responden terbahagi kepada 5 iaitu jantina, umur, agama, bangsa dan pekerjaan. Yang pertama adalah jantina. Hasil dapatan kajian, majoriti mendapati bahawa 73.8% dalam kalangan wanita dan selebihnya adalah lelaki. Ini adalah umur. Bagi kategori umur, majoriti responden berumur dari 21 hingga 25 tahun iaitu 73.8% dan selebihnya adalah dari berbagai peringkat umur. Terusnya adalah bangsa. Majoriti responden adalah berbangsa Melayu iaitu 80.6% dan selebihnya adalah dari berbagai bangsa iaitu berbangsa Cina, India dan lain-lain. Bangsa Cina membentuk sebanyak 9.7%, bangsa India membentuk peratus sebanyak 5.8% dan lain-lain adalah 3.9%. Seterusnya adalah agama. Majoriti responden beragama Islam iaitu 84.5% dan selebihnya adalah agama Hindu, Buddha dan lain-lain. Yang terakhir adalah pekerjaan. Majoriti daripada responden adalah pelajar iaitu sebanyak 87.4%. Manakala penganggur dan kaki tangan kerajaan membentuk peratus sebanyak 0.97% dan kaki tangan swasta membentuk peratus sebanyak 7.4% dan terakhir adalah lain-lain iaitu 2.86%. Selamat sejahtera, nama saya Lekas Wingkang. Metrik saya 289250. Sekarang saya akan membahas tentang punca berlaku isu penderaan haiwan. Yang pertama ialah emosi yang tidak stabil. Contohnya, mereka mempunyai masalah yang tidak boleh diatasi atau tiada orang boleh mendengar masalah mereka. Yang kedua ialah ketidaknormalan keluarga. Sebagai contoh, ahli keluarga sentiasa mendera anaknya menyebabkan fikiran anak itu tidak seimbang. Yang ketiga ialah pengaruh media sosial serta alam maya. Media sosial memaparkan berbagai jenis hiburan dan juga pengetahuan yang umum kepada penggunaannya. Akan tetapi, terdapat sesetengah pihak dan individu yang menyalah tafsirnya isi kandungan yang terdapat di media sosial. Punca yang keempat ialah kurang selesa dengan haiwan akibat trauma atau kecederaan. Terdapat sesetengah individu yang tidak selesa ataupun takut untuk mendekati haiwan. Oleh yang demikian, situasi ini boleh menjadi salah satu punca yang mengakibatkan sesetengah pihak bertindak untuk menyakiti haiwan. Trauma atau kecederaan berpunca dari pengalaman silam membuat seseorang individu bertindak mencederakan haiwan. Di samping itu, punca yang seterusnya ialah individu tidak mempunyai kesedaraan belas kasihan dan keprihatinan terhadap haiwan. Penderaan haiwan ialah masalah yang tidak mempunyai kesedaran belas kasihan dan keprihatinan terhadap haiwan menyumbang kepada berlakunya isu penderaan haiwan dalam kalangan masyarakat. Punca yang terakhir ialah terdapat individu yang ingin menerai kesenangan daripada penderitaan haiwan. Individu yang mempunyai sikap negatif seperti ini berkemungkinan ingin merasakan kepuasan dalam diri dengan menyakiti haiwan dan melihat penderitaan yang dialami oleh haiwan. Itulah sahaja pada perkongsian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ainisha Irah Muhammad Sah dan nombor matriks 289666. Dan saya akan membentangkan kesan isu penderaan haiwan. Kesan isu penderaan haiwan yang pertama adalah kes penderaan haiwan boleh menjejaskan imej negara. 89.3% daripada jumlah responden setuju bahawa penderaan haiwan boleh mencemarkan nama negara. Hal ini menyebabkan negara kita dipandang serong oleh masyarakat di negara jiran, bahkan dalam kalangan pelancong asing yang datang ke negara kita. Yang kedua, penderaan haiwan boleh memberikan kesan dari segi mental dan fizikal kepada haiwan. Bukan itu sahaja, individu yang membela dan menjaga haiwan juga akan turut terkesan sekiranya haiwan milik mereka didera.
Kesan yang ketiga, isu penderaan haiwan menjadi bukti peningkatan peratusan manusia tidak berperikemanusiaan. Majoriti daripada responden setuju bahawa isu penderaan haiwan boleh mendatangkan kesan seperti ini dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, yang keempat, sekiranya isu penderaan haiwan terus berleluasa, kadar jenayah di negara kita juga akan meningkat. Hal ini demikian kerana pelaku akan didakwa di mahkamah atas kesalahan mendera haiwan. Kesan isu penderaan haiwan yang kelima adalah penderaan haiwan merupakan salah satu gejala gangguan mental. Namun, kegiatan ini boleh menjadi punca seseorang itu melakukan jenayah yang lebih berat pada masa yang akan datang. Akhir sekali, individu yang mendera haiwan turut mempunyai risiko membahayakan nyawa orang lain. Penderaan kepada haiwan akan dianggap sebagai perkara yang biasa oleh individu seperti ini dan mengakibatkan mereka lebih cenderung untuk melakukan jenayah yang lebih berat daripada penderaan haiwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Luqman Hakim bin Zulkifli, bernombor matriks 289572, akan membentangkan tentang langkah mengatasi isu penderaan haiwan. Terdapat beberapa langkah untuk mengatasi isu penderaan haiwan ini. Langkah yang pertama ialah mengadakan program pendidikan untuk mencetuskan kesedaran dalam kalangan masyarakat supaya berbelas kasihan dan empati terhadap haiwan dan menerima haiwan tersebut sebagai sebahagian daripada makhluk ciptaan Tuhan. Program pendidikan ini diutamakan kepada kalangan pelajar sekolah dan juga pelajar universiti supaya mereka lebih sedar dan tidak melakukan penderaan haiwan pada masa akan datang. Langkah yang kedua ialah dengan menyediakan tempat penjagaan khas bagi haiwan terbiar untuk mengurangkan kes penderaan haiwan secara tidak berperi kemanusiaan. Dengan menyediakan tempat penjagaan khas ini, ia dapat melindungi haiwan dan juga dapat memenuhi keperluan haiwan terbiar tersebut dari segi makanan, minuman, perlindungan dan sebagainya. Dan langkah yang ketiga ialah hubungi organisasi pencegahan kekejaman haiwan tempatan. Organisasi ini akan membantu untuk membanteras individu yang melakukan penderaan terhadap haiwan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Kasrina binti Ghazali dengan nombor matrik 288719. Saya akan menyambung poin langkah mengatasi isu penderaan haiwan. Langkah keempat ialah kerajaan perlu memperketat atau mengukuhkan peraturan berkaitan penderaan haiwan. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua orang mematuhi undang-undang berkaitan penderaan haiwan serta berharap setiap individu tahu tentang beratnya kesalahan mendera haiwan. Bagi butiran ini, 100% responden bersetuju dengan kerajaan perlu memperketatkan atau mengukuhkan peraturan berkaitan penderaan haiwan. Kelima, keputusan responden yang sama iaitu 100% setuju dengan butiran pihak berkuasa hendaklah menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pendera sebagai langkah mengatasi isu penderaan haiwan. Hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku yang mendera haiwan akan menyebabkan pelaku tersebut tidak berani untuk mendera haiwan lagi. Hal ini dilakukan juga agar kes penderaan haiwan dapat dikurangkan daripada berlaku pada masa yang akan datang. Langkah yang keenam dan yang terakhir, juga dengan keputusan responden 100% setuju, adalah didikan awal perlu diberikan supaya dapat didedahkan dengan kepentingan untuk melindungi haiwan. Hal ini dilakukan untuk memberi pendedahan kepada orang ramai tentang kes penderaan haiwan yang semakin berleluasa di Malaysia serta memupuk sifat belas kasihan terhadap hidupan lain. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arham bin Kar Aznam, nombor metrik 288812 akan menerangkan bahagian kesimpulan bagi kajian kami. Kesimpulannya, penderaan haiwan adalah sesuatu kejadian yang tidak berpada kemanusiaan. Pengkaji mendapati bahawa penderaan atau kekejaman ke atas haiwan seharusnya dicegah dari peringkat awal agar pencetus kepada penderaan haiwan dapat dibanteras. Oleh itu, beberapa komponen penting dalam mencorak emosi seseorang individu sejak dari peringkat awal usia, iaitu ibu bapa, guru serta sekeliling mereka perlu memainkan peranan dan bertanggungjawab terhadap proses awal seseorang individu. Selain itu, setiap individu perlu mengambil inisiatif dan bertanggungjawab terhadap kebajikan haiwan terbiar. Dari konsep insaniah menerangkan bahawa setiap mereka yang bernyawa bertanggungjawab terhadap setiap yang ada di atas muka bumi Tuhan ini. Walaupun seseorang individu itu mempunyai perasaan tidak suka maupun benci ataupun jijik terhadap haiwan terbiar, bukanlah menjadi satu kebenaran kepada mereka untuk mencederakan haiwan tersebut. Konsep yang sama digunakan pakai terhadap seseorang individu terhadap individu yang lain. Dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan matang, terdapat banyak solusi yang boleh digunakan berbanding bertindak menggunakan kekerasan. Antaranya adalah dengan menghubungi pihak veterina ataupun menghantar haiwan tersebut ke pusat perlindungan haiwan sebagai langkah untuk membasmi haiwan terbiar secara langsung, mencegah penderaan haiwan.